Hai guys, kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini, kami akan menerangkan tentang Sensory Integration Dysfunction atau SID dan kesan terhadap Activity of Daily Living. Dan jom kita mulakan dengan definisi Sensory Integration. Definisi Sensory Integration adalah kebolehan untuk menerima maklumat melalui deria, contohnya sentuhan, pergerakan, bau, rasa, penglihatan dan pendengaran, dan menggabungkannya dengan maklumat, ingatan dan pengetahuan sebelumnya yang tersimpan di otak untuk memberi respons yang bermakna. SID pula adalah sebaliknya, sama ada hyposensitif atau hypersensitif terhadap deria-deria tersebut. Punca sebenar berlakunya SID adalah tidak diketahui dan kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Seterusnya, prenatal dan komplikasi semasa lahir boleh membawa kepada masalah SID. Untuk ciri-ciri dan karakteristik pula, yang pertama, tactile sign. Contoh hypersensitif ialah tidak suka berkumpul dengan kanak-kanak lain. Dan untuk hyposensitif, suka menyentuh apa sahaja yang dilihat. Dan untuk tactile discrimination, koordinasi tangan yang lemah dan tulisan yang buruk. Yang kedua, vestibular sign. Contoh untuk hypersensitif ialah suka duduk diam dan selalu takut untuk jatuh. Hyposensitif pula tidak suka duduk diam. Yang ketiga, proprioceptif. Agresif terhadap kanak-kanak lain dan selalu melompat-lompat. Contoh untuk hypersensitif selalu kelihatan kekok dan difficulty reverting input, contohnya suka untuk menolak sesuatu dengan kuat. Yang keempat, auditory. Contoh hypersensitif terganggu dengan bunyi yang tidak didengari oleh orang lain. Dan untuk hyposensitif, keliru dengan dari mana sesuatu bunyi itu datang. Yang kelima, visual. Contohnya, suka untuk menentukan objek yang bergerak dan suka untuk fokus terhadap satu objek. Dan yang terakhir, gustatory dan olfactory. Contohnya, menghidu bau yang tidak dihidu oleh orang lain dan menghidu semua benda yang bersentuh dengan mereka. Seterusnya kita beralih kepada bahagian ADL. Yang pertama, bathing. Selalu menggunakan sabun dalam kuantiti yang terlalu banyak kerana suka akan bau dan tekstur sabun tersebut. Yang kedua, dressing. Lambat untuk mengikat tali kasut kerana mempunyai masalah dengan persepsi visual. Yang ketiga, eating. Makan makanan yang terlalu pedas kerana tidak dapat membezakan tahap kepedasan makanan itu. Yang keempat, feeding. Makan dengan bersepah kerana tidak dapat menentukan jarak antara pinggan dan mulut. Personal hygiene. Sukar menggosok gigi kerana tidak sukakan tekstur berus tersebut. Toilet hygiene. Tidak duduk diam semasa membuang air kecil atau air besar kerana dia suka akan pergerakan. Dan yang terakhir, personal device care. Selalu mematahkan bingkai cermin mata kerana tidak dapat menentukan tekanan yang perlu diberi semasa memakainya. Okay, Assalamualaikum puan. Saya Najia. Saya ni dari Malaysia Kerja. Okey, ini penilaian WIFIM atau kita panggil sebagai Functional Independent Measure for Children. Saya rasa tu untuk saya nak tahu keadaan dia macam mana cara aktiviti dia, aktiviti seharian dia lah. Aktiviti seharian dia. Okey, apa soalan itu? Saya tanya ni, tak nak tanya ni. Okey, kalau makan, dia makan macam mana? Dia makan betul tak? Makan, dia makan sendiri je. Tapi cuma itulah simple. Mandi dia macam mana kat rumah? Mandi. Ada penutup kat dia? Dia kalau mandi tu susah
tidur. Makcik pun kadang entahlah, takkan nak keluar pakai seluar comel. Malulah makcik, naklah juga pakai jeans. Okey Azri, ini baju Ini bahagian belakang ada tulisan. Okey, ini bahagian depan. Okey, sekarang bahagian belakang ni kita letak ke atas. Okey. Okey, ini dah bahagian belakang Bahagian apa? Bahagian belakang. Okey, ini bahagian apa? Ini lubang kepala. Kepala. Okey, sekarang Azri ambil yang hujung ni. Yang hujung ni je. Lepas tu golongkan sampaikan ke bahagian kepala. Gulung. Pandai ambil baju. Nampak tak lubang kepala? Dah. Nampak? Okey, letakkan ke dalam kepala. Tak. Pandai. Okey, ni tangan apa? Kanan. Okey, sekarang masukkan ke dalam baju. Cari sebelah kanan punya. Okey, ya. Ya. Okey, ini tangan apa? Tangan kiri. Kita masukkan ke dalam baju. Ya. Iya. Okey, sekarang ni kan dia tak kemasuk, kita tarikkan ke bawah. Pandai.